berbuat ibadat. Dan Nabi paling suka kalau anak-anak muda yang datang berbuat ibadat. Saya tengok pagi ni separuh jemaah kita semua anak muda. Subhanallah, hebat masjid tuan-tuan ni, anak muda separuh. Kalau anak-anak tua datang ke masjid, tak heran apa lagi tempat dia nak pergi, anak-anak tua. Kalau anak-anak tua nak pergi mana tuan-tuan? Nak tengok wayang, renting ke lah, mata pun tak nampak dah. Apa dia tulis je pun tak nampak. Anak-anak tua tempatnya masjid, tak heran kalau dia boleh datang 5 kali sehari. Tetapi kalau anak-anak muda boleh sampai subuh sepi'i dah sampai. Tuan-tuan faham subuh sepi'i? Orang Batu Kurau, orang-orang belah-belah utara ni dia sebut kalau subuh tu subuh sepi'i. Saya tanya dekat satu opah, kenapa sebut subuh sepi'i? Sebutlah subuh Ismail ke subuh Ibrahim ke apa ke? Entahlah ustaz, subuh sepi'i. Tuan-tuan, subuh-subuh ni cuba tuan-tuan tengok anak-anak kita yang muda-muda datang. Padahal anak-anak muda ni lepak di atas katil, tidur di atas katil, tak bangkit subuh, biasalah. Tapi anak-anak tuan-tuan boleh datang, masya-Allah. Biarlah dia datang pakai seluar jin, janji dia datang. Jangan jin koyak sudah. Seluar jin tuan-tuan cerita Isra' Mi'raj. Seluar Isra' Mi'raj. Bila Nabi nak naik ke langit, jin kejar. Nabi baca doa, jin jatuh tersungkur. Jin bangun lagi kejar. Nabi baca doa, jatuh lagi jin. 3 kali jin bangun. Jin pun fed up, dia buka seluar, dia buang. Itu yang taruh ke bumi, nampak seluar jin koyak lutut tu. Minta maaf lah yang nak pakai seluar jin ni tuan-tuan. Tapi kalau tak koyak tak apa, tak ada salahnya. Tuan-tuan, bila kita fikir-fikirkan tuan-tuan, anak-anak muda ni Nabi paling sayang. Sebab tu saya suruh banyak kali dalam CD saya kata jawatan kuasa masjid kena lantik Bilal muda. AJK masjid kena lantik Bilal muda daripada kalangan anak-anak muda, sebab dia boleh tarik kawan-kawan dia datang sembahyang. Kalau boleh tarik mak motor tu, mak motor yang duk naik motor tayar satu tu, gitu nak, yang belakang tu pun tidur kepala pergi kena tanah, nak balance dia punya tu, tuan-tuan tahan dia. Hebat kau orang, engkau orang hebat ni, tayar 2 pun pakai 1 je. Biasalah pakcik, dasar berjimat cermat. Bila pakai tayar belakang, haus tayar belakang je. Nanti bila dah haus tayar belakang, kita pakai depan pula, tunggik belakang pula kata dia. Oh gitu. Budak macam inilah yang tuan-tuan kena tarik. Kena tarik. Tuan-tuan di sini yang jadi tabligh, tak payah keluar tinggalkan karya. Tak payah tinggalkan. Tuan-tuan tarik orang sini je. Isteri tak payah tinggal, anak-anak tak payah tinggal. Tuan-tuan tarik orang sini je. Dan biro dakwah kena buat satu biro dakwah, kerjanya menarik orang ke masjid. Siapa ketua bironya? Orang tabligh lah. Lantik Din tabligh. Din, kamu kerja kamu tarik orang ke masjid. Din tabligh ni lah pergi tarik orang anak-anak muda ni. Demo boleh buat, tuan-tuan tak boleh buat macam tabligh. Kita kena tabik dekat tabligh. Ustaz yang ceramah tu pun tak boleh tarik orang. InsyaAllah malam ni kita ada ceramah sikit, InsyaAllah tolong datang. Ada tuan-tuan boleh buat? Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh buat, tapi orang tabligh kita kena hormat demo. Demo sanggup buat. Datang rumah-rumah, kadang-kadang bapak lari, anak jawab, adik, ayah ada. Ayah ada, tapi dia suruh cakap tak ada. Ayah duk rosak anak punya program. Dia cukup benci dekat tabligh. Benci buat apa tabligh? Dia mengajak orang ke masjid, apa salahnya? Tak salah dia. Tetapi lagi cantik kalau tabligh itu melantik orang-orang, memanggil orang di sekelilingnya dahulu. Lagi cantik. Dia pergi, hari ni aku nak pergi rumah Pak Leman, nyembang dengan dia, tarik ke masjid. Besok rumah Pak Leman pula. Hari ni Leman, besok Leman, kan senang. Hari ketiga Alman London pula, pergi tuan-tuan tarik orang. Cakap elok-elok bahasa kita. Bahasa Malaysia lah paling sedap. InsyaAllah tuan, saya jemput tuan malam ni ada forum sempena Maulud, besok ada Maulidur Rasul. Jemputlah tuan datang insyaAllah. Kan cantik. Tak payahlah nak tiru slang-slang bahasa lain. Saya dah kena sekali hari tu. InsyaAllah malam ni, InsyaAllah kita ada sedikit, InsyaAllah.
Saya kata memang malam ni pun saya kena pergi masjid sebab malam ni saya bertugas. Tuan nama apa tuan? Saya Ustaz Kazim, tugas imam masjid. Iya ke? Minta maaf Ustaz, minta maaf. Silap tabligh, pergi tabligh rumah imam. Saya tanya dekat dia, asal mana? Saya asal voter Ustaz. Oh, voter orang Malaysia lah. Orang Malaysia apa cakap insya-Allah, insya-Allah. Kenapa cakap insya-Allah, insya-Allah? Cuba sebut insya-Allah. Boleh insya-Allah tu boleh tu insya-Allah. Ni insya-Allah, insya-Allah itu bukan kita punya. Orang Melayu lah lidah yang paling sedap sekali bila cakap Arab. Cakap orang putih pun sedap, cakap Arab pun sedap. Yang kita nak telor-telor pasal apa? Kena buat. Bila tuan-tuan panggil mak rempit, kepala dia tu, bro. Kena panggil bro, mana boleh panggil yuk. Yuk kalau orang parit boleh lah, yuk. Kata dia. Panggil bro. Hello bro, saya dari Jawatankuasa Masjid. Saya nampak suara kamu sedap lah bro. Bila kamu menjerit nyanyi lagu tadi sedap. Saya cadang nak lantik kamu jadi Bilal. Biar betul pakcik. Nampak? Woi, pakcik nak lantik aku Bilal lah. Cayalah bro. Nampak? Nampak tak tuan-tuan? Dia pun solok. Dia panggil, woi Brooks, Brooks. Dia ada S pula di belakang. Bila dia dilantik jadi Bilal, tuan-tuan ajar dia 5 lagu bang. Kamu subuh lagu ini tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini subuh. Yang ini apa? Barulah buat. Kamu bertugas hari Jumaat ni. Agak-agak tuan-tuan dia bagi tahu tak dekat kawan-kawan dia. Woi, hari Jumaat ni aku bertugas ha. Ya ke mat? Betul lah. Agak-agak mak rempit dah tawal tak? Mak-mak rempit tu semua dah tawal. Sebab nak tengok kawan dia azan. Duduk saf belakang relax. Saf nombor 5. Bila kawan tu azan semuanya bangga. Tak sangka ya. Percaya. Barulah penuh masjid dengan anak muda. Ini bila anak muda nak azan, anak tu halo pula. Tu rosak mikrofon tu. Baru nak pegang mic je, rosak-rosak banyak tangan, rosak. Duduk diam. Hei, kata dia. Hai ya Allah, udah azannya macam P. Romli tuan-tuan. P. Romli bukannya boleh berazan, dia suara dia naik, suara dia tiun dia rendah. Tu yang bila azan cerita Semerah Padi tu tidur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur kita. Kita tengok Semerah Padi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut kita. Saya pergi malu mula-mula saya masuk satu kampung Sepindah. Nak pergi semayang subuh. Bila keluar rumah bawa anak saya, laki-laki. Anak saya melompat masuk dalam rumah. Pak siapa kamu lari? Tu bunyi apa ayah? Bunyi azan lah. Rupa-rupanya ya Allah. Teruk azannya. Allah. Takut. Saya pun nak takut. Betul ke ni? Saya tak jadi semayang dekat surau rumah saya. Saya cari mana menyentuh imam ni. Saya pergi semayang. Saya dengar sendiri tuan-tuan. Saya jumpa lama dia orang jemput saya mengajar. Saya tanya tok pengurusi, kenapa bagi pakcik tu azan? Dia kata, ustaz, pakcik ni bila dia pegang kunci bilik Bilal, orang lain tak boleh pegang. Pukul 5.30 dia sampai, dia masuk, dia kunci dia dalam. Masuk waktu dia azan. Kami nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana? Itu dia ada boleh dia azan, tapi betul kalau Allah lari orang. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Dia dulu driver kereta api ustaz, memang tersungguh sekejap belakang, kejap ke depan. Terbawa-bawa lah ustaz, kata dia. Ini pun salah. Manusia yang Nabi benci ialah yang pertama orang yang bakhil. Dan Nabi paling benci orang kaya yang bakhil. Dia ingat dia kaya tu dia saja-saja kaya ke? Allah yang bagi. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong orang miskin. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong anak yatim, dia tolong masjid, dia tolong. Duit berjuta bagilah dekat masjid ni, pasang ikon. Barulah selesa orang datang semayang tarawih. Ini kadang-kadang semayang tarawih peluhnya sampai kepala. Kita ingat air kencing meleleh, rupa peluh. Hangat kita ni. Bagi ikon. Apa yang tak ada, janda yang tak ada duit, bagi dia.
Cuba tengok Ali bin Husin bin